كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bertemu lagi. Malam tadi kita bertemu, alhamdulillah. Malam tadi tuan-tuan, ya, kita ada family kali yang kedua bersama dengan kita. Family itu family Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abbas bersama dengan kita pada malam tadi dengan isteri, dengan anak-anaknya. Kita cerita tentang bagaimana dia mendidik dirinya sebagai ibu dan ayah, kemudian mendidik anak-anaknya, 4 orang anaknya. Umur 18, umur 17 sampailah umur 4-5 tahun katanya, yang paling kecil sekali. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, yang nampaknya sambutan daripada teman-teman. Kita dapat semalam lebih daripada 200 komen, tuan-tuan. 200 komen positif. Tiap-tiap satu komen itu adalah positif. Alhamdulillah. Rasanya dari segi komen antara yang tertinggi yang pernah kita terima daripada para penonton yang rahmati sekalian. Alhamdulillah. Teruskan, tuan-tuan. Teruskan. Like and share pagi ini. Like and share. Like and share. Pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Maudah Ali, Ustazah Cinta Maudah Ali bersama dengan kita pada pagi ini untuk menyambung perbincangan kita mengenai pendidikan awal anak-anak. Kali ini kita membincangkan anak-anak yang berumur di antara 15 ke 18 tahun. Saya yakin pada para penonton yang mengikuti program ini, kita sudah bercerita mengenai pendidikan di alam rahim. Kita sudah bercerita mengenai pendidikan semasa bayi dan toddler. Kita sudah juga bercerita mengenai pendidikan awal daripada anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun sampailah kepada 12, 13 tahun, 14 tahun. Sekarang ni 15 tahun sampai 18 tahun, umur yang paling mencabar, Dia nak mencabar mak dan ayahnya, umur inilah. Dia nak boikot mak dan ayahnya, yang inilah. Dia nak mulakan memutus surat cinta pada zaman pada musa inilah. Dia nak berkomplot dengan kawan-kawannya untuk tinggalkan kelas, untuk tinggalkan tuition, umur inilah. Dia nak berkomplot dengan kawan-kawannya, mula nak isap rokok, tuan-tuan dan puan, berjinak-jinak dengan rokok, kemudian tu dengan menghirup gam, misalnya masa umur inilah. Dia nak, tuan-tuan dan puan, nak apa yang dia nak, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang tak dapat, dicuri. Dicuri barang mak, curi barang ayah, tuan-tuan dan puan, masa umur inilah, biasanya. Jadi tuan-tuan dan puan, yang kita serahkan kepada Ustazah. Sebelum tu, tuan-tuan dan puan, jangan lupa like and share. Like and share. Please do the like and share. Just click the button, the like button and the share button. Kita nak minta orang teman-teman semuanya pagi ni, tuan-tuan, datanglah, pegang telefon, tengok telefon. Tengok Ustazah Maudah macam mana, tuan-tuan, dengan pengalamannya, dengan ilmunya, dengan pengalamannya.
dengan pergerakan-pergerakannya, dengan jihadnya, dengan mujahadahnya, dengan dakwahnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, dia datang bersama dengan kita membawa bukan saja ilmu, dia membawa tuan-tuan pengalamannya, dia membawa involvementnya yang tidak berbelah bagi untuk menjunjung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini bercakap dan beramal, bercakap dan beramal. Saya tuan-tuan ambil teman-teman yang membantu kita, 160 orang dah membantu kita. Selama 1 tahun 7 bulan ini, syaratnya yang kita tetapkan jawatan kuasa kita ialah beramal. Bercerita dan beramal, berbuat dan beramal, bercakap dan beramal. Cakap serupa bikin, bikin serupa cakap. Ini yang kita ada. Jadi para ustazah, para asatizah yang membantu kita, semuanya masuk dalam kategori ini. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita seronok sangat ya oleh kerana keikhlasan dan kejujuran mereka. Jadi tuan-tuan dan puan ya, saya harap pagi ini pagi Sabtu di Kedah, memang kalau tidak COVID pun bercuti hari ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita pun bercuti tempat-tempat yang lain. Kita harap jam saya sekarang sudah menunjukkan pukul 7, tepat pukul 7 pagi jam saya. Pukul 7 pagi tuan-tuan jam saya. Saya harap semuanya dah bangun. Saya harap semuanya dah bangun tuan-tuan. Kejutkan anak-anak kita tuan-tuan, kejutkan anak kita. Meraihkan pagi ni kita kena raihkan. Terbitnya matahari kita raihkan dengan salat sunat isyraq tuan-tuan. Salat sunat duha hari ni. Tapi kalau macam mana nak isyraq, macam mana nak duha. Kalau 2 rakaat sembahyang subuh pun kita tak buat. Kalau bangun subuh pun belum lagi di pagi ni tuan-tuan dan puan. Kena tengok tuan-tuan, pergi geledah. Ketuk pintu anak-anak kita. Masih ada lagi. Subuh masih ada lagi tuan-tuan. Waktu subuh masih ada lagi. Ketuk pintu-pintu mereka. Make sure tuan-tuan dan puan, mereka tidak tinggalkan subuh pada pagi ini. Inilah tuan-tuan, saya dengan teman anak-anak dan isteri menantu dan sebagainya, kita bersubuh berjamaah tuan-tuan. Kita ada surau dalam rumah kita. Alhamdulillah. Kita semua pergi ke surau, sembahyang semuanya di surau, berjemaah di surau. Tadi habis sampai sembahyang, serta berdoa, kita buka hadis tuan-tuan. Kita baca 2 potong hadis tadi. Menantu baca 2 potong hadis. Hadis tadi menyebutkan tentang kita, apa yang kita lakukan ini eloknya sembunyi daripada terbuka. Sembahyang pun sembunyi, cerita-cerita sembahyang tahajud pun tersembunyi, puasa pun kita sembunyikan, jangan dibukakan. Hadiah dengan infak, dengan sedekah kita sembunyikan, jangan dibukakan. Ini kalau kita bukakan, dia kata maknanya kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak bagi contohlah. Kalau orang telefon pagi ni, minta maaf, lambat jawab telefon ni. Malam tadi lebih sikit lah kita tahajud, malam tadi tahajud. Minta maaf. Itu jangan, jangan sebut macam itu. Kalau sebut macam itu artinya kita menyekutukan Allah. Kita hendak manusia seronok mendengar cerita kita bukan nak menyeronokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, jadi kita haraplah insya-Allah kadang-kadang saya sebut juga pagi tadi pada anak-anak saya, pada menantu kalau orang datang katakanlah minta sedekah dan sebagainya kan, kita bagilah sikit. Mantu orang telefon kita, kawan telefon, Allah tadi 3 orang datang ni Cik Ma, 3 orang datang. Semuanya Allah nak minta pertolongan. Kita pun bukan ada sangat. Tapi saya bagilah seorang tu RM50, RM50. Itu sudah maknanya kita seronok pada Cik Mah, nak bagi tahu Cik Mah, tapi kita tidak seronok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan namanya menyekutukan Allah. So pagi tadi kita bacakan 2 potong hadis dan kita pun ulas sikit-sikit lah tuan-tuan. Hadis ni dah jelas. Jadi maknanya ulasan-ulasan sikit pun dah mencukupi. Jadi saya harap tuan-tuan di rumah tuan-tuan kena ada ni. Sembahyang subuh, lepas tu doa, lepas doa peluk memeluk di antara kita, dakap-mendakap di antara kita, ahli keluarga, mak bapak, anak-anak, adik-beradik dan sebagainya. Lepas tu bacalah 2 potong hadis tuan-tuan. InsyaAllah 40 hari berterusan tuan-tuan lakukan, satu perubahan yang berlaku dalam rumah tangga kita yang kita tak dapat describe. You don't know how to describe. There are changes happening in our own family. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan malaikat untuk mengaminkan apa yang kita lakukan di rumah tangga kita, insya-Allah. Jadi pagi ni tuan-tuan jangan lupa ya, saya nak sebutkan ya, alhamdulillah kita sudah ada sijil wakaf itu, dah masuk hari yang ke-6 dah. Sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. RM10, RM50 dan RM100 mudah saja. Tuan-tuan masukkan duit, ikut nombor akaun ini. Maybank 5642 something. Tuan-tuan masukkan, bagikan resit, kita akan postkan nanti. Kita akan postkan sijil-sijil tersebut, kita akan postkan. Kita akan postkan melalui post tuan-tuan dan puan ya.
sijil RM10 ke, RM50 ke, RM100 ke, terserahlah kepada budi bicara tuan-tuan dan puan untuk menderma mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kita tuan-tuan, inilah satu-satunya kompleks dalam dunia, satu-satunya, dalam Asia satu-satunya, dalam Malaysia satu-satunya, di Selangor pun tempat nak dibina ini pun satu-satunya tuan-tuan dan puan. Kita nak bina tempat ini untuk mendidik dan mengasuh. Minta maaf saya menggunakan perkataan mengasuh. Mengasuh orang-orang yang lanjut usia, yang tua 40 tahun ke atas. Dan mengasuh anak-anak kita, tuan-tuan dan puan, macam mana nak mati dalam husnul khatimah. Macam mana sembahyangnya mati dalam husnul khatimah. Macam mana puasanya mati dalam husnul khatimah. Macam mana ibadat tahajudnya mati dalam husnul khatimah. Macam mana baca Al-Qurannya mati dalam husnul khatimah. Macam mana kalau tak ada itu semua, boleh tak kita mati dalam husnul khatimah. Inilah yang kita bincangkan dalam kompleks ini. Setiap hari besok ada 250 orang. Kita dah sediakan bangunan 10 tingkat, bangunan satu bangunan untuk residentialnya, tuan-tuan. 125 bilik, fully aircon, tuan-tuan. Seperti betul-betul bilik 3-star hotel yang kita sediakan. Untuk tuan-tuan dan perempuan yang miskin, anak yatim, yang fakir, yang asnaf, free, tuan-tuan. Free, tuan-tuan dan perempuan. Tapi untuk yang macam Ustazah Maudah dan sebagainya, bayarlah sikit tuan-tuan, dermalah. Itu pun kita tak tentukan, dermalah. Kalau tuan-tuan duduk 3-star hotel 3 hari, tuan-tuan dengan makannya 3-star, layanannya 3-star, tempat tinggalnya 3-star, semuanya 3-star, bilik aircon, bilik kita ada 10 bilik syarah. Bilik syarahan tuan-tuan 10, semuanya aircon. Auditorium kita boleh menempatkan 350 ke 400 orang. Fully aircon tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kita takbir secara profesional, kita takbir secara moden tuan-tuan dan puan, untuk meraihkan teman-teman yang datang mengikuti program, apa namanya? Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Dapatkah tuan-tuan tolong kepada teman-teman yang di mana juga tuan-tuan yang ingin berbakti kepada Allah, untuk Allah ni, tuan-tuan nak sebarkan sendiri buku-buku itu. Satu buku ada 50 keping. RM10 tu 50 keping, RM50, 50 keping, RM100, 50 keping. Tuan-tuan, kita boleh post pada tuan-tuan, tuan-tuan jaga, tuan-tuan sebarkanlah. Sebarkan kepada anak-anak, adik, abang dan kakak, kepada saudara, kepada sahabat-sahabat, kepada guru-guru, kepada doktor-doktor, kepada jururawat, kepada teman-teman sepejabat, teman-teman seofis, teman-teman sekilang dan sebagainya. Inilah yang kita kena buat, tuan-tuan. Tiap-tiap langkah tuan-tuan nanti dicatat oleh Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil buku ni, tuan-tuan pergi jumpa kawan-kawan, langkah kanan itu menambah satu pahala, langkah kiri nanti menggugurkan satu dosa, tuan-tuan dan puan. Inilah yang kita nak buat. Apa lagi yang kita nak buat, tuan-tuan? Kita mesti cari liang lubang-lubang, pintu-pintu, tingkap-tingkap untuk berbakti kepada Allah. Kebajikan-kebajikan yang baik, buat amal baik, amal baik, amal baik, amal baik. Inilah yang kita kena buat, tuan-tuan. Kalau kita bercakap dengan kawan-kawan, berjumpa dengan kawan, telefon dengan kawan-kawan, apalah salahnya? Ada ni Dr. Hassan nak dirikan Yayasan Sabah, bukan Dr. Hassan, Yayasan Sabah bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor nak mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dia Bukit Cerakar di sana. Jadi dia dah ada keluarkan sijil wakaf tunai, ada RM10. Kita masukkan dalam conversation itu. Masukkan dalam borak cerita yang santai-santai itu. Masukkan yang ini, tuan-tuan. Kalau tidak santai borak-borak kosong, nak cerita bola ni, tuan-tuan. 12 hari bulan ni England lawan Itali, finalnya Euro, tuan-tuan, finalnya. Dan di Copa pula di Latin nanti Brazil lawan Argentina, juga final, tuan-tuan. Kalau kita cerita itu saja, tak cerita tentang sijil wakaf tunai ni, Allah, tuan-tuan, sayanglah, tuan-tuan. Sayang sangatlah. Tak ada catatan malaikat, tak ada catatan Allah SWT. Bola tak ada catatan malaikat. Copa tak ada catatan malaikat. Euro 20 tak ada catatan malaikat. Inilah yang kita kena fikirkan, tuan-tuan dan puan. Okey, Ustazah. Jadi pagi ni apa khabar? Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah. Masya Allah. Ustazah sihat ya? Alhamdulillah, khair Ustaz. Anak-anak sihat. Yang kita nak cerita ni macam umur anak-anak Ustazah lah kebanyakannya ni. 15 tahun ke 18 tahun, tuan-tuan dan puan ya. Inilah yang macam saya katakan mukadimah tadi, umur yang paling mencabar. Paling mencabar. Kalau nak semayang pun masa ni, dia tak nak semayang pun masa ni. Kalau nak bangun tidur awal pun masa ni. Kalau nak tidur sepanjang-panjang pun masa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi kita nak permulaan sebagai mukadimah untuk kita cerita pendidikan awal anak-anak ini, umur 15 sampai 18 tahun, kita serahkan. Tapi jangan lupa sebelum tu, like and share. Tolong tuan-tuan, like and share. Please, like and share dan minta anak-anak, minta semua keluarga. Sebab tuan-tuan dan puan,
Saya tengok yang minggu lepas tuan-tuan ni, dia punya rating dia sangat baik. Ustazah Maudah ni cara dia tuan-tuan, cara very sisterly, very motherly tuan-tuan, caranya. Sebab itu dia memikat hati teman-teman laki-laki dan perempuan, tuan-tuan berbagai umur bersama-sama kita dalam program pada pagi ini, insya-Allah. Sila mukadimahkan Ustazah, kalau misalnya kita bercerita tentang macam mana nak mendidik anak-anak 15 sampai 18 tahun tu. Sila Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini untuk kita sama-sama membincangkan topik pada umumnya sangat-sangat penting. Sebab rentetan daripada mungkin kealpaan atau kesilapan atau kekurangan yang kita didik daripada masa dalam mengandung, pembesaran awal kanak-kanak. Jadi sekarang ni kita berhadapan dengan remaja 15 hingga 18 tahun. Jadi sebenarnya Datuk, saya mensenaraikan 20 pagi ni. Masya Allah. Sila Ustazah. 20 apa tu Ustazah? 20 yang perlu kita buat lah. Allah. Antara para penonton, catatlah para penonton, catatlah suruh anak catat. Tak payah tulis pun, dengan telefon tu aja penonton boleh catat tuan-tuan. Sayang kalau kita tak catat. Sila. Jadi yang pertama sekali, bila awal remaja tu Datuk, kita menceritakan tentang sama-sama kita menceriakan rumah tangga, mengambil hati mereka sebenarnya untuk kita membina repo atau membina satu hubungan yang erat. Bila masa mereka sudah 15, maksudnya otak dia sudah berkembang, dia sudah cerdik, dia sudah mula ada rangsangan-rangsangan lain daripada media, daripada kawan-kawan, daripada guru-guru mungkin. Jadi masa inilah kita nak bercakap dan bersembang mereka, cara mereka yang dewasa. Jadi depan ni rasa macam yang anggap aku macam mana. So kita kena balance. Jadi insya-Allah 20 aktiviti ataupun tindakan yang kita nak buat ni dia sesuai dengan usia mereka, insya-Allah. Macam mana pesan Nabi SAW, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kita nak berdakwah kepada anak-anak ini, memberikan contoh misal kita sendiri dan juga dengan mereka, dengan bahasa mereka, dengan cara mereka, cara 2021 cara COVID ni. Jadi awal din, insya-Allah apa yang awal-awal lagi mestilah berkaitan dengan subuh. Jadi pada waktu subuh ni, kalau kita masa di awal remaja, awal tu kita ajak dia sembahyang subuh, tapi bila dah remaja macam ni, cara dia lain sikit. Kita bagi tahu ke anak-anak, berpagilah kamu, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka pada waktu pagi. Keberkatan pada waktu pagi yang membawa kepada rezeki. Anak-anak sekarang dia suka duit. Kecil-kecil ada yang dah masuk YouTubers, ada yang TikTok. Bila melibatkan keuangan, kita cerita bahawa siapa yang bangun pagi, Allah akan gandakan rezeki dia. Sebagaimana Allah subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk ditanya oleh Jabir bin Abdullah, kata bila ketika fajar baginda Rasulullah akan duduk kat situ, macam yang Datuk kata tadi, sembahyang subuh, kemudian solat isyraq, kemudian solat duha kan. Jadi kita masa ni dah mula mengajar anak kita. Ada solat, sebenarnya solat duha ada. Kalau masa kecil kita belum lagi kita tekankan bab duha. Macam apa yang mungkin saya boleh tapi bila Datuk kata apa kebaikan kita buat, jangan sebut tu, saya seriau sikitlah. Tak apa. Minta maaf, saya nak intervene sikit. Yang kita tak boleh sebut tu kalau kita memang niat nak menunjuk-nunjuk. Kalau niat untuk mendakwahkan kerana kita buat, orang lain akan buat. Silakan Ustazah. Jadi macam pagi-pagi, ibu-ibu, ayah-ayah, pagi masuk waktu subuh, kita tengok waktu tu macam kat sini lebih kurang dalam 5.30, 5.45. Dia
Kalau yang advance lagi kita boleh sebut Qiyam. Tapi bila Qiyam tu iklan kita Qiyam ni lain macam sikit. Nanti saya kemudiankan sebab kita nak lebih kepada yang utama dulu, solat subuh. Jadi sebelum masuk azan subuh tu kita dah mula dah operasi mengejutkan. Jadi kejut saya Umi sebenarnya kadang-kadang rasa kasihan kepada ibu-ibu yang bersungguh macam ni. Saya penat lah Umi. Saya penat kejut anak saya 10 kali tak bangun-bangun. Keras macam kayu. Sebab mereka tidur lewat pukul 2-3 pagi. Jadi macam sebelum malam tu, sebaik-baiknya kita check. Sebelum tidur kita semak. Jangan tidur lewat. Pesan lah. Kena pesan selalu. Jadi pada pagi beritahulah. Set mind mereka ni. Pagi besok Umi akan kejut tau. Kalau katakan nak buat projek Qiyam, saya selalu sebulan sekali lah. Kita akan umum lepas Isyak. Macam kami rutinnya sebelum lepas sembahyang Isyak, Datuk Usrah saya kagum lah. Tak boleh buat Usrah lagi setiap pagi. Tapi kami buat rutin macam anak-anak ada dekat. Ada anak Umi ada 2 orang duduk dekat kampus. Jadi duduk berjauhan. Bila duduk berjauhan mereka ni suka sangat video call. Jadi kalau zaman dulu kita duduk dalam Usrah bulat. Tapi lah ni bila buat video call dia pun seronok. Jadi kami pun buat video. Padahal ayah dia duduk kat luar. Umi duduk dalam bilik. Yang abang sulung ni duduk dalam bilik dia. Tapi kita meraihkan yang jauh, kita buat video call. Video call lepas pada Isyak, solat Isyak, 9 suku lebih kurang macam tu, kita buat solat, baca surah Al-Mulk sama-sama. Bacalah. So sekarang katakanlah Alun jadi ketua. Dia baca, kami semua silent kan ni, baca. Sambil saya masa tu lah dia orang bergurau. Lepas habis solat surah Al-Mulk, baca sama-sama. Kemudian dia akan bertanya khabar. Macam mana kat sana? Macam anak Umi, Allahumma salli ala Muhammad, Datuk dia COVID-19. Dia dijangkiti COVID masa dekat kampus. Sekarang di kuarantin. So masa tu tanya khabar lah. Tapi dia sihat, Alhamdulillah. Tanyalah, dia baca surah Al-Mulk. Kemudian bila dia baca surah Al-Mulk, kawan-kawan dia yang satu bilik yang kuarantin COVID sekali tu, ikut sekali dia, Alhamdulillah. So dia jadi macam kita boleh tunjuk lah. Selain kita ajak anak-anak kita boleh tunjuk juga contoh begitu pada kawan-kawan dia yang satu bilik. Yang mana dia akan merangka dalam masa yang sama. Anak ni kalau ni nak buat benda tak elok dengan kawan-kawan dia rasa tak gamuk. Sebab kawan dia respect. Kata ni Umi. Jadi sentiasalah kami buat. Itu antara mungkin yang boleh Umi share macam mana yang saya buat di zaman COVID dan zaman media ni. Anak-anak suka sangat duduk depan handphone buat video call. Baik, jadi lepas subuh kita galakkan mereka untuk tidak tidur lepas subuh. Macam mana cara dia? Buatlah aktiviti macam-macam. Contoh apa yang Umi buat lepas subuh, Umi bagi tahu, okey, lepas subuh macam hari ni kan, Umi ada dengan Datuk program hari Sabtu. Masa semalam saya ada usrah pukul 7. Jadi Umi dalam kesibukan, sebab ramai yang parent bagi tahu kami tak sempat nak uruskan anak-anak. Jadi sebenarnya kesempatan dan kelapangan itu hanya ada pada orang sibuk. Tengok Datuk ni sangat sibuk. Umi tahu Datuk, tapi sempat duduk pukul 7 pagi untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat. Maksudnya kita mencuri masa, kita mencari apa saja ruang. Contoh pagi ni apa yang Umi buat, lepas main subuh kami memang wajib berjemaah kan. Umi akan kejut semua sekali bergilir-gilir berangkat jadi imam. Kebetulan hari ini abi mereka dekat rumah isteri kedua, jadi ada peluang lah anak-anak jadi imam. Okay? Sebab sometimes mereka selalu bergebuk jadi imam Datuk. Bila sebab ada imam ni kita bagi tahu ganjaran imam ni macam mana. Seletak mereka. Kemudian lepas tu kita bagi tahu Umi hari ni ada ceramah pagi ni, so anak-anak sediakan sarapan. Sudah kalutlah kat bunyi keltang-keltang kat dapur tu yang kecilnya. Sediakan sarapan apa yang kamu mampu buat. Sedia pun buatlah apa yang mereka nak buat. Kita plan, bagi tahu dan kita ajar mereka masak macam mana. Okay, ini bila anak-anak sebesar ini sebenarnya bila kita bagi kepercayaan per mereka. Yang 15 tahun kita ajar macam mana nak buat teh tarik ala kedai mamak. Macam mana nak rebus teh, macam nak buat green tea macam dekat Thailand. So bila dia buat tu, bila tetamu katakanlah contoh ada orang abi balik atau ada yang kita nak jamu buat jamuan sekeluarga, kita bagi pengiktirafan kat dia. Okey, adik yang bongsu umur 15 tahun, adik buat air. Buat air yang sedap-sedapnya. So dia hidang. Bila dia hidang macam ni, tuan-tuan perempuan, pujian tu kena ada. Maksudnya walaupun mungkin taklah sesedap yang kita buat, tapi wah sedapnya adik, subhanallah macam kat kedai. Dia pun rasa seronok dengan pujian tu. Itu akan menambahkan lagi, maksudnya dia nak buat lagi. Maksudnya pagi tu lepas subuh kita sibukkan mereka dengan aktiviti. Selalu panggil, maknanya bukan kita biarkan mereka. Macam Umi dalam bilik ni selalu kita pesan. Sekejap lagi lepas Umi habis pukul 8 dia nak tengok sarapan dah siap. Tapi cara itu kadang-kadang ibu ayah
silap kita adalah kita bagi dalam bentuk arahan. Kita lupa gunakan nada macam mana, cara contoh kita macam contoh cara nak pesan. Macam ni Umi selalu pesan dekat audien dan juga selalu pesan dekat ibu-ibu yang bertanya, silap kat mana masa nak bagi arahan pada anak-anak. Silap kita ialah dekat cara kita sebut. Contohnya kata, okey, Umi pukul 7, so pukul 8 nanti makanan dah siap Umi nak makan. Sedap makanan kakak ni. So kita dia pun macam semangat tau nak tunggu kita habis program pukul 8 ni untuk dia orang tunggu. Bila Umi keluar pukul 8, dia orang dah dekat sit down, dekat dah hidang atas meja. So dia pun dah tunggu dekat meja menunggu mak dia keluar daripada bilik untuk makan sama-sama. Is that satu benda yang macam kalau budak bila Umi tanya balik kata dia orang seronok lah macam ni. Rasa macam dipertanggungjawabkan. Anak 15-18 ni kita bagi macam tu rasa seronok. Itu nombor 1 dah tu. Panjang pula saya hurai. Okay, yang nombor 2 ada 20. Yang kedua ialah mereka ada masa. Kadang-kadang selalu remaja dia cakap kami nak me time. Me time mereka ni maksud mereka nak bersendirian. Mereka nak ada masa lapang. So kita raikan. Mereka anak-anak ni bukan nak 24 jam dengan kita sebenarnya. Mereka nak masa mereka. Kesukaan mereka, ada yang suka tengok movie Korea, sebagi je. Cuma kita check movie tu caranya ialah janganlah tengok movie Korea ni, ini tak bagus semua. Cuma kita check perjalanan cerita tu dengan cara kita bertanya balik, kakak tadi kakak tengok cerita Korea macam mana cerita kat Umi balik. Dia pun cerita one to one. Jom kita tengok, Umi nak tengok balik. So Umi akan check cerita. Kakak adalah beberapa benda ni tak apa bagus, tapi Umi kakak skip untuk kakak tak tengok. Sebab maksudnya kita tak boleh nak cantas tau Datuk. Macam sekarang ni dia orang tengok movie, katakan dia orang tengok lagu, dia nyanyi. So kita pergi tengok, okey ada video klip. Maksudnya kita check and balance. Maksudnya dia orang tahu apa kesukaan mereka, macam mana mereka menghabiskan masa lapang, kita jaga, kita pelihara dan kita pantau. Macam juga game. Boleh, adik boleh main game macam anak Umi 15 tahun tu, dia tahfiz. Anak ada masa dia hafal Quran, ada masa kita bagi dia main game. Tapi adik main game sejam je tau. Pergi sejam je. Habis sejam tu Umi ambil balik handphone. Tapi caranya ialah again Umi nak pesan, cara kita nak stop anak tu bukan cara yang kasar dan tegas. Tegas perlu, kasar tak boleh. Kita perlu dengan cara yang baik. Ya, itu yang free time. Jadi masa free time juga kita beritahu dia, kalau free time ni tengok movie dengan berbanding dengan free time kita pergi berkebun, hak kebun lagi bagus, dapat cergar, dapat sihat, akan datang nanti kita boleh cegah macam-macam, boleh bersama-sama, and then pelan-pelan sebenarnya tu akan berlaku, mereka lebih mengarah kepada apa yang kita suka. So ramai-ramai daripada tengok movie, jom kita pergi kebun kat belakang, ramai seorang mencangkul, seorang buat ni, seorang main tanah, seorang macam-macam, kita bagi dia free time dia. Tak paksa, dia suka buat yang tu, dia buat yang tu. Tapi akhirnya dia akan sama-sama. Tuan-tuan perempuan sabar dengan anak-anak, lama-lama kita tarik dia macam menarik, subhanallah, menarik benang tepung. Tepung tak berselerak, benang tu kita berjaya tarik. Itu insyaAllah. Yang ketiga, saya boleh pergi 5 Datuk dulu nah. Yang awal. Sila. Yang ketiga, kadang-kadang kita terlupa bahawa setiap anak kita ada bakat masing-masing. Ada yang memang suka menyanyi, kita tengok dalam tandas, dia masuk je tandas dia menyanyi, dia masuk dalam tandas menyanyi, dia pergi ke dapur dia menyanyi. Okey, yang ni kita kena kembangkan bakat dia dengan cara, maksudnya kalau macam kebetulan pula Umi juga suka menyanyi, suka nasyid. Masa kat kampus dulu, kalau join dengan akrab, masa akrab wave tu, kami paling syok, Datuk ajar. Allahumma salli alaihi wasallam, lupa dia. Apa tu Datuk? Ada lagu yang ayah tu, dah lama dah lupa dah. Ada yang main, kami pakai ada baldi buat ketuk muzik. Subhanallah mesti. So saya ingatlah kita orang kena peluk sama-sama dan kena buat akrab wave. Ini buat dekat anak-anak. Dia pun seronok. Jadi dari situ kami kembangkan bakat. Ada yang suka berqasidah, kita ajak dia, kita jemput dia qasidah sama-sama petang-petang. Masa lapang Umi akan nyanyi bersama anak-anak. Kita akan tengok praktis suara. Diorang suka macam mana Umi nak buat vokal macam ni, macam mana. Sebab remaja sekarang ni dia suka dekat media. Macam anak-anak Umi dia banyak dekat IG, dekat ni diorang suka nyanyi dekat IG, dekat suka buat live. So kita raikan bakat mereka ini.
Tapi dengan cara yang kita jaga mereka, kalau nak buat TikTok, jaga aurat, jaga maruah, jaga nama baik Umi Abi. So sentiasa pesan supaya mereka, kemudian kita check TikTok mereka, sebab Umi dah ada akaun TikTok, boleh check TikTok anak-anak. Okey, macam ni. Kemudian bila ada yang terasa kurang sopan sikit, terus jumpa dan slow talk. Macam yang bahagian lelaki kita pakai man to man talk. Abi dia lah main peranan, kalau perempuan Umi. Kita sebut maruah, kita sebut pasal ni, kawan-kawan dia. Kadang-kadang sebab mereka ni terpengaruh dengan kawan, terutama yang duduk jauh, duduk dekat kampus. Sangat terpengaruh. Kalau dia tengok kawan macam tu, jadi mak bapak tak lagi jadi panduan untuk dia melakukan apa-apa aktiviti. Sebab normally umur 15-18 ni masa mereka nak perhatian. Masa untuk mereka nak, kalau masa time ni lah ada jerawat sebiji, jerawat. Dia dah tension, dah ada jerawat muka ni, dia insecure. Lagi sekarang ada filter banyak kan dekat ni. Kadang-kadang dia orang pakai filter, ada mata macam-macam. Suka nak menunjukkan wajah yang cantik walaupun mereka tak cantik. Gitu. So benda ni kita kena jaga dan kita kena bagi tahu dia masa ke semasa. Right? Jadi kadang-kadang ada anak kita yang suka public speaking. Jadi bagi dia bercakap. Macam kebetulan Umi ni latih macam mana nak jaga, macam mana nak jaga suara, minum apa, makan apa. Kemudian anak ni ada anak Umi yang suka gym. Suka dia tengok badan dia berketul-ketul tu. So dia beli skipping kan. So kita support lah beli tadi skipping. Ada suka anak suka berkemas. Kemas je kerja dia. So kemas dia nampak cantik, ruang tamu tu dia nak hias. Okey, kita bagi. Itu bakat dia. So bila bakat anak-anak ini dikembangkan dengan cara yang baik, dengan panduan mak bapak, so mereka akan beri manfaat kepada kita dan juga pada diri mereka. Mereka tahu macam mana nak salurkan bakat tu dengan cara yang baik. Tu yang kadang-kadang katakanlah anak kita suka menjahit. Ada suka menjahit, ada suka ni. Tak apa, dorong je. Anak lelaki ada yang kata, Umi anak lelaki saya suka menjahit. Dia suka, tak apa. Tak, itu yang tak terjaga tu ialah bila anak dia lembut, suka menjahit, dia tak bagi didikan agama, maka anak dia jadi pondan. Sebenarnya pondan tu berasal lelaki lembut kan. Lelaki lembut ramai kan Datuk? Ramai sebenarnya lelaki lembut yang sopannya ni, kalau mereka ada agama, mereka tak akan jadi pondan. Yang jadi pondan tu sebab dia ada seks. Dia mendorong ke arah dan jumpa geng dia, maka jadi rosak. Jadi sebelum anak ni, awal-awal lagi, kita dah ajar daripada awal usia remaja macam mana nak jaga akidah dia, ibadah dia, bagi tahu dia ni lelaki bukan perempuan, pakaikan baju yang betul dengan sifat dia. Dan jaga kawan-kawan dia, insya-Allah anak-anak yang lelaki lembut ni akan terjaga insya-Allah. Baik, dan untuk pagi ni, yang keempat tadi, kalau awal remaja, minggu lepas, Umi cerita tentang macam mana kita nak memupuk cinta, menceritakan tentang kisah. Masa awal, di usia awal tu, mereka tak ada knowledge tak banyak membaca. Jadi bila dah sampai peringkat 15-18 tahun, mereka sudah mula mengkaji. Mereka dah mula nak ambil tahu. Contoh kalau cuba kita cek anak kita tentang pengetahuan tentang artis-artis Korea. Mereka tahu A sampai Z. Dia tidur bila, dia makan apa, dia pakai apa. Okay. So masa ni bagi taklif. Kadang-kadang Umi buat kuis. Kuis sirah Nabi. Kuis kuis akidah. Kuis ibadah, tanya anak kita. Kita cek anak kita dia faham tak tentang solat? Dia faham tak wuduk yang mana batal ke tidak? Dia faham tak najis ni terbahagi kepada mutanajis, ada najis ada najis air ni jenis air mustakmal ke, mutanajis ke? So ilmu macam ni kita bincang. Kadang kami lepas solat berjemaah, ada 5 minit masa sembang, Umi akan masuk ke ilmu ni. Tahu tak air mutanajis macam mana? Apa dia Umi? Okey, Umi nak cerita. Duduk set. So take. Kemudian kita ada contoh kan, tunjuk terus contoh dia. Ini mutanajis, ini mustakmal. So ini adalah dipanggil kehidupan. Dan kita cerita, nombor 4 ni, kita cerita tentang kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selitkan setiap hari akhlak Nabi, akhlak sahabat, setiap kali yang berkaitan dengan apa yang berlaku seharian mereka. Sahabat, kalau macam contoh sahabat yang suka setia dengan Nabi. Kata kamu kena setia dengan sahabat, kena jadi sahabat yang baik. Kan kita nak jaga dengan sahabat. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah kisah Isra Mi'raj. Ceritalah kisah macam mana Abu Bakar teman Rasulullah pergi ke
berhijrah ke Madinah. Jadi cerita tu dia cerita dalam bentuk yang sesuai dengan usia mereka. InsyaAllah mereka akan tertarik. Dan yang terakhir untuk yang kali pertama ni, nombor 5 yang pertama iaitu kita menjelaskan sebenarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat mana. Allah nombor 1, Nabi nombor 2. Kalau kecil-kecil kita hurai biasa-biasa. Tapi ni kali lebih deep. Yang mana kita menghayati perjuangan Nabi SAW. Ada benda serius, kita cerita dalam bentuk serius. Ada yang kisah kadang-kadang boleh anak-anak boleh nangis tau dengan kisah Nabi. Kadang-kadang anak kita tak tahu macam mana kisah betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW pada kita. So kita kembang macam ni sentiasa. Nampak tak? Maksudnya kita ni sebagai parent kena sentiasa bercakap ilmu, dan parent kena ada knowledge. Ada kata, saya tak tahu, saya bukan ustazah, saya tak reti lah sirah-sirah ni. Kena baca. Ayah kata saya sibuk buat kerja, kena cari masa. Anak kita ialah amanah yang Allah bagi kepada kita. Bagaimana mereka berbesar, bagaimana mereka amanah, sebenarnya kita kena jaga sampai mereka dah kahwin. Macam Datuk duk menantu, insyaAllah doakan saya Datuk, saya boleh buat macam Datuk ada menantu boleh subhanallah, dia nampak anak menantu satu keluarga yang sangat best lama semua mengarah ke arah situ. Mana kita nak cakap kat anak-anak ni sentiasa Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita bercinta dekat dunia, dan anak-anak semua cakap kita nak juga sama-sama kita masuk syurga. Macam masuk syurga, kena buat apa yang Nabi suka, kena buat apa yang Allah suka. InsyaAllah Allah akan sayang family kita. Sampai situ dia Datuk. Alhamdulillah. Maknanya the short and the long of the story is, tuan-tuan, pendidikan. Pendidikan. Untuk mendidik ini paling tidaknya ada tiga perkara, tuan-tuan. Pendidik satu, mak dan ayah. Yang dididik satu, anak-anak. Kemudian tuan-tuan dan puan, apa benda yang dididik, konten kepada pendidikan itu. Ada tiga perkara ni. Pendidik, anak-anak yang dididik, konten, mana pengisian, apa benda yang dididik. Tengok tadi dikatakan, pengisiannya cerita-cerita Nabi. Pengisiannya akhlak Nabi. Pengisiannya tentang agaknya cerita sirah para sahabat. Tuan-tuan nampak, cuba tengok satu persatu. Dan kalau tengok tadi, Ustazah menyebutkan peranan ibu dan ayah ni, tuan-tuan dan puan, pagi, petang, malam, siang, tunjukkan jalan yang benar, tunjukkan jalan yang benar. Caranya, tuan-tuan, bil hikmah wal mau'izah, dengan hikmah, dengan wisdom, full wisdom, tuan-tuan dan puan. Inilah yang saya rasa yang mungkin kepada sebahagian daripada ibu bapa, dia rasa this is quite a tall order lah, tuan-tuan. Susah juga nak buat ni. Yang pertama sekali, ibu bapa mestilah macam Ustazah sebut tadi, baca. Cari ilmu. Mana boleh kata tak ada ilmu? Sirah ni, tuan-tuan. Sirah Nabi ni, ilmu apa yang tak? Macam baca history, tuan-tuan. Macam buku sejarah Melayu, macam baca buku sejarah Asia, sejarah tenaga Asia. Kan kita boleh baca semua tu untuk lulus peperiksaan. Takkanlah kita tak boleh baca tentang Omar, tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, tentang cerita Sa'ad ibn Waqqas, Zaid bin Thabit, tuan-tuan, Bilal ibn Rabah. Takkanlah tak boleh baca, tuan-tuan. Bukan ada complication apa-apa. Just a mere story. Story of a person. Daripada awalnya, perjuangannya. Perjuangan yang pentingnya, perjuangannya, tuan-tuan. Jadi, tetapi macam Al-Quran tu memanglah baca Al-Quran. Dan semua kena baca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, satu perkara yang saya tengok, selama 1 tahun 7 bulan ni, saya bersiaran bersama dengan teman-teman, para asatizah, ustazah, para doktor, profesor yang datang, yang kebanyakannya tuan-tuan yang minat kepada agama, berbincang dengan kita, jelas tuan-tuan dan puan. Dia punya inti dia, macam ustazah sebut tadi, inti dia, solat berjemaah. Itu inti dia. Yang kedua, Quran. Itu inti dia. Salat Quran, salat berjemaah Quran, salat berjemaah Quran. Lepas tu akhlak, cerita-cerita tentang akhlak yang Ustaz sebutkan tadi, 5 perkara tu, basically adalah cerita mengenai macam mana nak bina akhlak menjadi anak-anak yang mulia, insan yang mulia. Para penonton yang mati sekalian, tengok tuan-tuan dan puan, Ustazah punya usaha cari 20 perkara. Ustazah baru sebut 5, tuan-tuan, ada 15 lagi. Mungkin kalau tak sempat, kita tangguh minggu depan lagi, tuan-tuan dan puan, untuk, mungkin tak sempat lah. Kalau misalnya elaboration ni panjang, mungkin tak sempat. Jadi apa pun tuan-tuan dan puan, Ustazah cuba nak bantu kita. Tak payah cari-cari lagi tuan-tuan dan puan. You need not go to the Google. Tak payah lagi. Semua kita dah dibentangkan oleh Ustazah satu persatu. Saya catat.
Yang tadi bersubuh, ya. Bersubuh-subuh berpagi-pagi dulu. Kemudian tu aktiviti bersama selepas subuh. Kemudian tu tuan-tuan kembangkan bakat. Kemudian tu tentang cita-cita Nabi, cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, tuan-tuan dan puan, kisah-kisah Nabi. Kemudian tu jelaskan di mana duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Allah dan Rasul. Allah nombor satu, Rasul nombor dua. Lepas tu baru ibu dan ayah. Macam mana tenggang-tenggang kedudukan ini? Masya Allah, tuan-tuan. Ustazah dah susun ni. Para penonton yang mati saya, Ustazah dah susun. She takes the trouble to list what are the things, 20 things, tuan-tuan. Dia listkan satu persatu for us, for you, for me, just to hear and just to buat catatan. Dan kita minta pada Allah doa, kita ada kekuatan untuk salurkan kepada anak macam Ustazah. Dia punya prinsip dia, tuan-tuan, bil hasanah wal mau'izah, dengan cara baik, dengan cara yang tidak mengumpulkan arah. Tegas tetapi lembut. Tegas tetapi kasih. Tegas tetapi sayang. Tegas tetapi mengikat. Tegas bukan mempurak-puranda. Itu dia ketegasan. Jadi para penonton yang mati sekalian, insya-Allah Ustazah, saya tengok tadi macam mana Ustazah. Ustazah nanti pergi yang kelima, yang keenam sampai sini. Tapi sebelum tu Ustazah, bagi tadi kita nak perjelaskan lagi. Tapi ibu-ibu ni, ayah-ayah, saya yakin sebagai daripada itu susah. Anak kita pun dah 18-19 tahun, kita tak buat benda tu. Boleh tak kita buat pusing ke belakang? Boleh tak kita buat anak-anak kita dah kematu dengan telefon? Anak-anak kita dah kematu dengan gadget-gadget? Boleh tak kita pusing belakang? Macam mana caranya nak pusing belakang? Macam mana how to make a U-turn and making sure everybody will start on initial sama macam yang Ustazah sebutkan tadi. Selain daripada nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 10. Kita tak banyak masa, agaknya tiap satu tu brief sikit Ustazah. Sila Ustazah. Nak sambung 6 ke yang persoalan Sila. Mana-mana boleh. Okey. Tapi saya nak sentuh sikit tentang ada yang ramai tanya pada Umi macam mana anak saya dah besar. Umi cerita ni macam daripada awal anak saya dah kata melentur buluh, biar dari rebung dah jadi rebung, lagi mana nak lentur kan. Kita teringat bagaimana yang di awal, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allah kata kalau yang kita ni, usaha yang kita buat, hatta ada ibu yang mendidik anak daripada dalam perut besar sampai ke besar pun tiba-tiba anak dia penagih dadah. Itu maqaddarallahu alaih. Kita mesti letak satu benda bahawa kuasa manusia ni terbatas. Kita hanya boleh mendidik, berbicara. Ingat, kita bukan penghukum, kita bukan memberi hidayah. Kita hanyalah antara hidayah Allah Subhanahu. Maksudnya antara manusia itu kita dan juga Allah, kita hanyalah pengantara. Yang Allah bagi kat kita ni adalah kekuatan kita bercakap. Cuma Allah pesan pada kita redha dengan takdir. Maksudnya bila kita bercerita ada kisah orang yang soleh, pada awalnya dia mati dengan keadaan yang toleh, mati dengan keadaan yang su'ul khatimah. Itu Allah sudah mensuratkan begitu. Dan tapi ada usaha kita kan Datuk, yang mana kita tahu pada qada ni ada dua, iaitu qada mu'allaq dengan qada mubram kan. Qada mubram tu yang tetap, memang dah Datuk memang orang Asia, lahir keturunan begitu, itu dah mubram, memang tak boleh. Tapi di sana Allah tetapkan qada mu'allaq. Qada mu'allaq, qada yang berubah-ubah. Mungkin Allah mentakdirkan anak dia satu ketika dia memang terlupa, kita terlalai dan mendidik, tetapi Allah mentakdirkan dia jadi orang baik ketika usianya 18 tahun. Dengan asbab doa kita. Ada doa. Misalnya pesan doa jangan tinggal. Sentiasa wa ufawwidu amri inallah, surah Ghafir ayat 44. Ingat, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita rasa macam ya Allah lemahnya, kita kerdil, kita tak mampu buat apa-apa. Anak kita mengaku dengan Allah, ya Allah aku tersilap mendidik anak-anak, aku tak tahu ilmu ini, tapi baru dapat pagi ni, baru dapat, ya Allah tolong ya Allah. Maka Allah akan bantu kita. Allah akan bantu kita untuk sama-sama mendidik. Dan lepas tu bagi tahu anak-anak, minta maaf, kita kena buat sesuatu dalam keluarga kita supaya benda ni berubah. Datuk ada satu keluarga yang dah berubah dengan usaha ini. Isterinya memang sabar je, kata sabar, terus beritahu, terus mengajak. Dan akhirnya satu hari suami dia panggil isteri, panggil anak-anak. Suami dia dah umur 55 tak silap. Maksudnya orang 55 ni susah lah. Dia ayah yang garang, yang tegas, yang kira tak mau sembang anak-anak.
Isteri dia yang tak tahu nak buat macam mana. Umi kata doa, terus bagi contoh. Dia buat contoh, dia sebut, dia cakap dengan anak-anak depan suami dia tengok. Sebenarnya masuk tu Allah sedang memberi. Pada satu hari suami dia kata, dengan dia masih lagi ego lah kan, tapi dia kata, suami dia kata, jom kita solat berjemaah hari ni. Okay. Satu hari tu memulakan langkah pertama. Lepas tu daripada solat berjemaah itu, ketika usia suami dia 55 tahun, berubah sekarang umur 58. 2 tahun lepas lah cerita ni. Suami dia berubah watak, bila dah jemaah, watak. Kemudian tu anak dia, isteri dia, suruh anak salam dengan ayah, minta maaf dengan ayah. Isteri dia minta maaf, ajak baca Quran. Mula-mula mereka je Quran lah. Kadang-kadang dia kata sikit-sikit suami dah mula sentuh Quran, baca Quran. Maka benda tu berubah. Maksudnya nak berubah ini bukan tunggu usia. Hidayah daripada Allah. InsyaAllah tak ada masalah. Okay. Terus bersabar, bertabah. Serahkan pada Allah, Allah akan bagi. Cuma jangan berhenti berusaha, jangan berhenti minta, jangan berhenti ikhtiar sampai akhir hujung hayat kita. Mati dalam husnul khatimah, insyaAllah. Baik, okey. Umi sambung nombor 6. Sila. Okey, nombor 6 ni ialah kita kena melatih anak-anak kita bekerja keras. Memanjakan anak tidak kena pada tempat ni kena salah. Kadang-kadang anak kita nak tolong kita goreng ikan. Tak payah. Nanti percik minyak kena. Biarkan dia kena minyak sesekala. Kadang-kadang anak kita nak buat kerja kereta, tak payah. Ini satu benda, contoh yang paling mudah, anak kita dapat lesen kereta umur 17 tahun. Kadang-kadang ramai Datuk anak dapat lesen kereta pun dia tak bagi nak bawa, takut kereta cala. Sayang kereta. Memang senang, kereta mahal kan. Cuma sekarang bila kita tidak memberi keyakinan pada anak-anak itu, dia rasa tak confident lah. Alhamdulillah sebenarnya ramai ni bab kereta ni tak, sebab anak remaja kita dah dapat lesen ni terus bawa kereta bagi je. Tapi ada satu keluarga ni, anak dia dia kata, Umi, ayah saya dapat lesen dah setahun dah tapi tak bawa kereta. Kita bila nak pandai, bawa kereta Umi je. So anak murid saya suruh bawa kereta. Dia boleh Umi percaya kat saya, bawa je lah, awak dah ada lesen. Dia bawa lah, daripada bawa kereta tu kemudian dia bawa kereta mak ayah dia. Satu hari dia kata yakin kat mak dia bawa kereta, mak dia tanya, kau belajar mana bawa kereta? Elok je. Dia tak bagi, dia kata jangan bagi tahu. Yang ni Datuk selalu Umi pesan kat budak-budak yang jumpa Umi, kalau macam dia belajar sesuatu, satu pesanan Umi kat mereka, jangan, ini contoh kalau kut di kalangan sahabat-sahabat ada jadi guru ke dia apa. Pantang Umi, pesanan kepada anak-anak, jangan memuliakan seorang wanita lain lebih hebat daripada dia. Kedakan sebab wanita ni, ibu ni dah ada akan rasa cemburu. Sebut nama orang ni je. Kan macam budak-budak lagi dipanggil saya Umi, takut mak tu. Jadi memuliakan ibu kamu, dan kalau boleh menyembunyikan apa saja yang saya dah ajar awak. Macam tu. So ini adalah antara satu cara yang boleh kita buat untuk kita nak jaga hati kita. Jaga hati kita supaya kita pun tak rasa macam mak dia datang jumpa terima kasih kat kita. Kalau boleh Umi selalu kena kurangkan benda ni, sebab takut kita tak tahu kekuatan diri kita kat mana. Kadang-kadang ada seorang ustazah lah yang macam Umi diuji dengan orang puji, orang ucap terima kasih, kadang kata rasa bangga, rasa riak, takut dia jadi apa, macam Datuk kata tadi, derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut sangat. Jadi seboleh-bolehnya rahsiakan apa yang kita buat, tak bagi tahu, sikit-sikit sudah. Tapi kita didik betul-betul anak dia, kembalikan dia kepada mak ayah dia bila dia dah okey. Alright. Okey. So galakkan anak kita bekerja keras ni, bekerja keras. Kalau sahabat-sahabat ingat kisah subhanallah Sultan Muhammad Al-Fatih, di mana beliau telah dilatih oleh ayah dia Sultan Murad daripada kecil. Dia kecil, kehebatan dia tu, yang mana Muhammad Al-Fatih dalam usianya 17 tahun betul kalau saya silap betul kan tu, 17 tahun dan dia sudah belajar menjadi seorang pemimpin. Dia menawan kota Konstantinopel ketika usianya berapa Datuk? 21 ke 17? Ya, betul. 21 Ya. Di usia 21 tahun, anak kita sebenarnya masih lagi, kalau anak-anak kita lah, dia duduk manja-manja lagi. Yang pagi-pagi buta ni duduk lena lagi masa zaman sekarang kan. Jadi hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih, dia dah jadi seorang yang hebat. Kenapa? Didikan daripada ayah dia. Anak-anak kita pun boleh macam tu juga. Di usia tu 15-18 tahun kita dah suruh dia pergi. Dan apa benda yang boleh kita buat ialah kita mengajar dia amanah, maksudnya apa yang boleh, yang Umi buatlah dalam untuk anak-anak. Kita bagi amanah.
Yang ni kena jaga. Abang Along kena make sure pagar tutup, pintu semua check sebelum tidur. So itu yang dia buat setiap malam. Kerja keras ni bukan sangat kita kata dia, tapi dia letakkan satu amanah untuk dia rasa, oh, this family bukan dia boleh biasa-biasa, tapi dekat family ni dia ialah ketua di kalangan adik-adik dia. Lepas tu yang nombor 2 pula pesan, awak kena bantu abang. So abang terlupa, abang terlena, awak yang make sure pintu kunci. Yang nombor 3 pula kena bantu 2 orang lagi. Yang nombor 4 pula kena bantu 3 orang atas. Yang bongsu kena pastikan abang-abang kakak dia amanah dan buat. Kalau mereka tak cukup, cover. It means that 5 adik-beradik ni, sebab ni ada 5 je kan, Datuk ramai. Ada 5, masing-masing membahu. Masing-masing tahu tanggungjawab, bukan okey. Katakanlah, Allahumma salli alaihi wasallam, contoh Mi suka bagi contoh terus, Datuk. Contoh kain, sebab mereka berbagi kena basuh kain dan kena jemur kain. Kata jemur kain ni abang ni tak boleh buat, terlupa. Dia ada kerja terlupa. So adik dia kena cover. Dia cover bukan kata, saya dah jemur dah 2 bakul tadi, takkan saya jemur lagi. Jadi benda ni tak akan wujud sekiranya kita membina anak-anak inilah saling, abang ni tak sempurna, adik cover. Adik ni tak buat, abang cover. Jadi saling bantu-membantu, dan kat mana nak pupuk daripada harian mereka dengan kita memberi contoh yang baik. Contoh yang selalu berlaku bila ibu dan ayah bergaduh depan anak-anak. Abang lah ni, salah abang lah ni. Isteri pula cakap, awak lah ni manjakan anak sangat. Saya tak manjakan. Dia bergaduh, anak tengok. So benda ni dia kata mak dengan ayah pun tak settle. Adik-beradik pun saling dengki-mendengki lah. Bila adik-beradik saling dengki-mendengki, mereka tak akan tolerate tau. Bila kita ajak duduk kat dapur, dia kan betul-betul, ni tak buat pun, yang ni tak buat pun. Jadi masing-masing, bila kita dah mewujudkan kesamaan anak-anak, so bila kita panggil duduk dapur, semua berebut nak duduk dapur, masing-masing buat. Umi, kami nak buat apa lagi? Kupat bawang dah, ni cili dah, okey kami buat ni. So maksudnya kita jadi mak pun seronok. Jadi tak adalah ada yang sahabat saya. Umi, saya daripada pagi COVID dah kena masuk kelas online lagi, dah kena masak lagi, anak-anak semua lena dengan handphone masing-masing, stres. Itu kawan-kawan saya juga kata kesilapan ni kat sini. Sebab kita tak meletakkan amanah tanggungjawab anak-anak. Bila mak ada kelas online, cikgu kan, jadi dia yang kena take over, sebab mak dia kelas daripada pagi sampai tengah hari kot. Takkan mak dia bekerja nak masak lagi. So anak-anak kena faham, dia kena take part. Benda ni bukan latihan sehari 2, tuan-tuan puan, dia memerlukan masa. Kalau belum lagi, buat lagi. Kalau belum jadi macam tu lagi, asuh lagi. Bukanlah maksud kita masak, lepas tu kita yang kemas meja, lepas tu kita pula yang basuh pinggan, kita pula clean semua sekali. Penat tau. Kalau bila usia anak-anak dah 15-18 ni, semua mak buat. Semua, sebab kita kata, sebabnya punca daripada kita juga kadang-kadang. Bila basuh kain, kita tak pasti, basuh kain ni mesti tak cuci ni, kita cuci lagi. Masak nasi, mentah lah, tak sedap lah, dia rasa macam down. Cuba kita keadaan kita puji. Maksudnya anak kita buat masak, kalaupun masak sambal taklah sesedap mak dia masak, tapi kita puji dia. InsyaAllah esok dia akan perbaiki lagi. InsyaAllah. Kita dulu pun tak juga kan. Baik, okey. Itu yang ke-6. Yang ke-7 ialah kita menggalakkan mereka untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan perempuan sekarang ni anak-anak suka baca e-book. Dia tak suka baca sangat buku fizikal macam kita baca ni. So kita sediakan banyak e-book untuk mereka. Macam contoh anak kita cenderung ilmu yang mana? Ilmu agama. Kita kena mengajar mereka ilmu agama. Tapi ada juga ilmu yang mereka suka. Macam contoh, anak-anak kita suka kepada sekarang ni, dia orang suka cari duit kan. So dia suka pada ilmu marketing, suka pada ilmu Facebook ad, dia suka pada ilmu macam ni. Bagi dia sentuh ilmu. Bila lagi banyak dia berilmu, kadang-kadang bila dia tengok handphone sesaja, tu tengok, rupanya dia dengar ceramah agama. Sebab dia pakai earphone kat sini, dia tengok, ada ceramah agama, dia dengar. Tapi ceramah agama dia pilih. Ceramah agama yang dia orang boleh go on. Anak-anak sekarang tak macam kita. Kita boleh duduk dekat lepas pada sembahyang subuh dekat masjid, boleh tunggu tulis ustaz mengajar kat depan tu. Setakat yang Umi faham, anak-anak remaja tak, dia tak macam tu. Tapi dia orang ada cara lain, kita boleh rangsangkan cari kat dia ilmu yang dia orang suka, tapi kita kalihkan, kita cuba kebijaksanaan, kreativiti kita supaya mereka boleh beralih kepada ceramah yang mereka suka. Ada? Mereka suka, insyaAllah. So yang ke-8 ialah subhanallah, sebenarnya kita terlupa, Quran ini mempunyai bahasa yang sangat indah. Quran. Afala tatadabbarun, afala yaqilun.
Kan dalam Quran, maknanya seni dalam Al-Quran. So anak-anak ini kalau ikut orang Arab dulu, Arab, mereka mengajarkan anak mereka syair. Ya Datuk? Ya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya dalam syair itu ada hikmah. Apabila ada sesuatu daripada makna Al-Quran yang rumit bagi kalian, maka carilah maknanya dalam syair. Kerana sesungguhnya syair itu memakai bahasa Arab. Gitu. So anak-anak kita ni, kalau boleh kita ajarkan mereka juga seni pantun, seni syair, seni bahasa-bahasa yang indah. Sebab sekarang ni bahasa mereka bahasa kasar kan. Bahasa yang mereka dapat serangga macam tu. So kita ajar mereka dengan kaedah bahasa yang betul, cantik. Jadi bila belajar bahasa Quran, Umi banyak ambil daripada bahasa-bahasa Quran lah. Ajar, oh ni sedap ni bila bahasa ni. Cantik kalau masuk dalam karangan. Kalau peringkat mereka sekolah menengah kan, mereka buat BM, karangan BI. Okay. Jadi benda ni menyebabkan mereka memperkayakan lagi bahasa mereka peringkat ini. Baik, yang ke-9. Yang ke-9 adalah tuan-tuan puan ramai bapak-bapak kata macam ni. Ada ini isu terbaru lah, yang mana pelajar itu lepas SPM dia dapat tawaran untuk pergi ke Johor, masuk universiti kat Johor. Mak dia kata apa? Tak payahlah sambung jauh-jauh. Susah mak nak tengok. Sekarang ni online ni sebenarnya. Mak nak tengok susah duduk kat Johor. Jadi anaknya tu sedih. Last kali dia sambunglah universiti yang paling dekat. Walaupun universiti tu swasta. Padahal layak pun dapat yang jauh tu. Dia kata, Umi macam mana Umi, saya nak belajar jauh, bukan sebab jauh daripada parent tak, tapi saya nak merantau. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, saat umur mereka 15-18, berilah kepercayaan. Kita dah lengkapkan mereka dengan perisai. Kita dah lengkap dengan ilmu. Kita rasa ni, lepaskan mereka pergi untuk menuntut ilmu. Anak Umi yang nombor 2, Datuk, dia suka kepada fotografer yang hafiz, dia hafal Quran. Lepas tu dia kata, Umi saya nak ambil gambar lah. So Umi search, cari-cari, ini bakat anak-anak dan juga ilmu dia suka bidang tu. So Umi bagi dia masuk fotografer. Saya jumpa Saiful Nang, seorang orang yang hebat lah dalam fotografer ni. Umi hantar dia kursus 3 bulan kat situ. So dia merantau lah, duduk seorang-seorang, dia tahu macam mana nak duduk kat Selangor, cari. So kita pantau lah, tetap malam kita call, subuh kita kejut. Dan Alhamdulillah masa tu dia duduk satu rumah, dia cakap kat Umi, kat rumah ni dia seorang je tak isap rokok. Satu rumah isap rokok. Kata masa tu kita kena doa lah, doa. Satu petua, kalau takut Umi terlupa. Subhanallah, kadang-kadang ibu dia punya doa dia, Allah terima, mustajab sangat doa ibu. Ketika mana anak kita duduk jauh, ketika tiba-tiba Allah bagi lintasan kita teringat ke anak itu, terus baca Fatihah. Kita apa yang Umi amalkan lah. Teringat yang duduk jauh, teringat baca Fatihah. Tiba-tiba ya Allah, masa terlepas baca Fatihah, doa macam ni, ya Allah ya Tuhanku, seandainya saat ini anakku sedang dalam keadaan yang ditimpa musibah atau ujian hati, maka kau selamatkan dan kau tetapkan hatinya untuk berada dalam Islam. Kadang-kadang anak kita mesti ada kawan dia over rokok, kau tak nak try ke? Mak kau bukan tahu pun kan. Masa itulah bila doa, bila Allah bagi jentik hati dia akan rasa macam tu. Anak Umi cerita tu, Umi adalah kawan over, tapi dia tak macam dia teringat Umi, teringat Abi, dia teringat Allah, dia teringat macam tak apalah, okey sorry saya tak suka rokok, macam tu. So Alhamdulillah lah, kita boleh check kan anak kita merokok dengan bau badan dia kan Datuk. So bibir dia pun menunjukkan dia rokok. Alhamdulillah lah, Allah masih lagi jaga mereka untuk tidak terpengaruh dengan kawan-kawan dengan merokok ni, sebab bahaya. Kita kena lepaskan, tapi dalam masa yang sama kita dipanggil apa, kita lepaslah layangan, bagilah yang terbang kat mana pun, tetapi tali masih ada dengan kita. Kita masih pegang, insyaAllah. Jangan lepas terus anak-anak ini. Jadi bila kita menghantar mereka jauh, kena pastikan pula, maksudnya di sana tu ada guru. Alhamdulillah kita kan ada kawan-kawan dekat area tu. So macam kalau anak kita pergi ke Selangor contoh, bagi tahu lah ada sahabat-sahabat, telefon sahabat, ni anak saya nak sambung pengajar dekat UIA, boleh tolong tengok-tengokkan dia. Dia rasa dapat tu, beritahu dia, ada kawan Umi ni kat sini, nanti dia tengok, malam ni dia tengok ziarah awak. So dia terasa macam ada. So maksudnya mencari guru yang mursyid, mencari seorang penjaga di sana tu adalah satu tanggungjawab mak ayah. Ya, kita jangan lepas anak kita, lepas macam tu je tak. Lepas dalam keadaan kita masih lagi menjaga dengan keadaan kita mampu oleh kita untuk jaga mereka. Dan untuk yang ni, nombor 10. 10, tutup aurat dengan sempurna, jaga maruah. Lelaki ada aurat dia, perempuan pun ada aurat dia.
Jadi aurat perempuan semua maklum kan daripada ni. Cuma aurat yang jarang dijaga ialah aurat dia gedik. Saya sentuh ni. Aurat ni insya-Allah kita faham. Nak tutup aurat dia panjang cerita dia. Tapi kalau kita nak jaga aurat anak masa ni, yang paling penting ialah kita jaga anak kita. Kau nak cakap dengan lelaki lain, nak cakap dengan perempuan lain. Kadang-kadang benda yang kita terlepas pandang, dia bercakap dengan lelaki sama macam nada dengan perempuan. Kalau dengan perempuan dia boleh lembut, dia boleh ni. Tapi bila dengan lelaki, dia kena tegas. Lembut tak apa, suara lembut macam saya tak boleh betulkan, saya tak boleh tegah. Macam saya dengar orang cakap, saya tak boleh. Macam ni. Tetapi orang boleh respect kita bila dengan konten yang kita cakap. So katakanlah dengan kawan-kawan dia, tak nak macam mana nada memujuk dengan sahabat atau dengan cikgu sekalipun. Sekarang ni kan kita tengok ada kes cikgu bercinta dengan pelajar, pelajar bercinta dengan cikgu dengan kadar yang dia boleh, cikgu tu dah ada isteri, lepas tu dia masih lagi membuat benda-benda yang tak elok dengan cikgu itu. Kes tu banyak Datuk. Puncanya adalah perempuan tak jaga maruah dia, tak jaga cara pergaulan dia dengan cikgu tadi. Dia menggoda cikgu. Menggoda, ada yang menggoda tergoda, ada yang niat nak menggoda sebab cikgu tu kaya. Ada juga. So ini kita kena kawal anak kita, kena jaga maruah dia. Lelaki pun sama. Macam anak lelaki ni Umi cakap, kalau Umi selalu puji mereka, kau ni handsome, segak, pandai bercakap. Tapi hati-hati, perempuan di luar sana ramai yang akan mencari orang macam ni. So hati-hati cinta, berikan cinta kepada bidadari syurga awak sahaja. Pesan nanti kamu jaga, nanti nak bagi cinta awak ni kepada orang yang memang selayak di perempuan kamu. Bukan perempuan-perempuan murahan yang pergi goda awak dalam keadaan yang bukan isteri kamu, bukan pasangan kamu dunia dan akhirat. Benda selalu pesan, anak-anak macam ni bercinta Datuk. So kita kena sentiasa cakap kat dia. Bagi hati kat orang yang betul. Jangan main-mainkan hati perempuan. Sekarang kan dia bercinta macam ni kan. Nak try. So jangan try. Cinta ni lah cinta yang, jadi ceritalah kisah cinta kita kepada anak-anak. Ceritalah kisah cinta Rasulullah dengan Khadijah. Ceritalah kisah sahabat-sahabat bercinta macam mana. Yang ada selalu cerita bahagian cinta ni, ada satu kisah sahabat dulu yang mereka rasa bila masuk Islam, mereka jaga cinta ni hati, sehingga kan lelaki tu meninggal, sahabat lelaki ni, dan perempuan meninggal. Mereka ini masuk jannah. Sebab apa? Sebab mempertahankan rasa. Benda ni kena cerita kat anak-anak. Jadi cukuplah 10 untuk pagi. Alhamdulillah. Para penonton dan tuan, intinya tuan-tuan dan puan, komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak. Tak ada jurang, tuan-tuan, tak ada jurang. Di dapur tak ada jurang, di luar tak ada jurang, anak punya cita-cita tak ada jurang, ada kereta bersama-sama pun tak ada jurang. Tuan-tuan tengok tadi tuan-tuan. Kalau misalnya komunikasi ni terbatas, ada jurang, jarang cakap dengan anak, jarang bergurau dengan anak, jarang duduk dengan anak. Masya Allah tuan-tuan. Rasa nak bercakap tu, nak keluar dengan orang lain lepas. Tapi dengan anak-anak macam ada tersumbat tuan-tuan. Sebab komunikasinya tersumbat antara ibu bapa dengan anak-anak. Jadi tuan-tuan apa yang disebut tadi, kerja keras. Nombor 7, galakkan ilmu. Nombor 8, Quran, seni Al-Quran dengan syair dan sebagainya. Kemudian itu mendekatkan yang jauh. Yang akhir sekali jaga maruah. 10 perkara tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tengok apa yang Ustazah buat. Satu-satunya. Saya rasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok satu persatunya, memang ada susah nak dibuat, ada mudah nak dibuat. Ada susah nak dibuat, ada mudah nak dibuat. Susah ke tuan-tuan? Susah ke kita nak mendekati anak kita? Susah ke kita nak suruh anak kita potong bawang? Susah ke kita nak suruh anak perempuan kita menumis? Susah ke kita nak suruh anak kita mengemas dapur? Susah ke anak kita nak menyediakan roti, sapu dengan butter dan sebagainya? Buatkan air untuk ibu dan ayah. Persilakan ibu dan ayah. Takkan susah, tuan-tuan. Tak susah. Tapi tak dibuat. Komunikasi tidak berlaku. Tuan-tuan dan puan, ibu ayah kadang-kadang, mak-mak tuan-tuan bersungut. Letih lah. Gosok itu letih. Mop itu letih. Mop ini letih. Cuci bilik air. Cuci bilik air anak pun mak cuci. Masya Allah. Di tempat tidur anak pun mak kemas. Kerana sayang, kerana tak mau nak tengok benda tu cantik. Jadi mak kemas. Anak kemas tak cantik. Itu tak betul lah tuan-tuan. Saya ingat itu tak betul. Saya ingat Ustazah Maudah pun tak setuju dengan cara begitu. Latih anak-anak kita ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya tengok latihan-latihan macam orang Eropah, orang Amerika, kebanyakan orang lelaki-lelaki boleh masak. Kebanyakan. Jarang orang lelaki-lelaki tak boleh masak. Kebanyakan orang lelaki-lelaki boleh lipat baju, boleh basuh baju dengan baik. Sebab biasanya yang pergi laundry ni orang lelaki-lelaki. Tuan-tuan dan puan, ini dia. Saya rasa dari sisi skill,
home skill ni, domestic skills ni, orang barat nampaknya lebih ke depan jauh daripada kita lah, tuan-tuan nampak. Tapi kita ni tak tahu, sayangnya tak menentu, sayangnya tak nampak, tuan-tuan. Kerana sayang dengan anak, kerana tidak membebankan anak, kerana biarkan anak baca buku, biarkan anak buat tuition hal-hal tentang, maka kita bebaskan dia daripada membantu menguruskan rumah tangga. Jadi akhirnya, tuan-tuan, inilah ada satu hadis mengatakan, tuan-tuan, akhir zaman nanti seorang isteri melahirkan tuannya, tuan-tuan. Seorang anak melahirkan tuannya. Tuan-tuan bayangkan, inilah yang berlaku, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Okey. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan, saya bersama dengan teman-teman di Yayasan Sabha ni, kita ada satu program. Programnya namanya membantu teman-teman rumah-rumah, tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang merasakan sukar untuk memasukkan roh agama dalam rumah. Contoh, nak bangun pagi pun sukar. Contoh yang Ustazah awal-awal sebut tadi, dah berpuluh-puluh kali kejutkan anak. Tak juga bangun-bangun, tak juga bangun-bangun. Daripada umur 10 tahun tak bangun, 15 tahun tak bangun, 18 tahun tak bangun, 20 tahun tak bangun. Inilah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan menghadapi masalah tak tahu baca Quran, masalah tak minat agama, masalah tak minat sembahyang, masalah tak minat untuk menuntun hal-hal mengenai agama, tuan-tuan, nampaknya rumah kita, tuan-tuan, rumah kita nampaknya tak nampak rumah kita roh agama. Di depan tak ada roh agama, di ruang tamu tak ada roh agama, di dapur tak ada roh agama, dalam bilik masing-masing tidak ada roh agama. Tuan-tuan dan puan, kita boleh bantu. Yayasan Sabha, saya bersama dengan beberapa sahabat-sahabat, termasuk Ustazah Maudah agaknya, boleh bantu, tuan-tuan. Macam mana kita bantu? Kita bantu, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan nanti kumpulkan anak-anak dan isteri-isteri dan adik-beradik semua sekali, tuan-tuan. Kita nak 20 family. 20 family kumpulkan, tuan-tuan dan puan, kita buat video call. Boleh buat, tuan-tuan. Kita boleh buat video call, kita boleh buat Zoom, kita buat StreamYard, berbagai-bagai. Tuan-tuan boleh dapat cara-cara dia. Jadi, tuan-tuan, tetapkan masa, tetapkan hari. Tuan-tuan, kita akan berkumpul, saya dan sahabat-sahabat akan berikan renungan. Macam Ustazah bagi tadi. Mungkin renungan ringkas, 20 minit. Sepanjang-panjang ni setengah jam. Ringkas. Macam mana cara nak membantu ibu bapa, nak menguatkan lagi daripada bomoh luar yang datang ni, tuan-tuan dan puan, untuk menguatkan lagi supaya, tuan-tuan, asas agama, asas roh agama, asas amalan agama mudah nak ditransferkan masuk dalam keluarga kita. Sebab ibu bapa dah cuba, bertahun-tahun dah cuba, mengejutkan pagi ni, bangun pagi, bersubuh, tuan-tuan, dah puas mengejutkan, tak juga berjaya. Jadi tuan-tuan dapatkan khidmat daripada kami, hubungi saya terus. Jangan hubungi orang lain, hubungi saya terus, tuan-tuan dan puan, untuk mendapatkan. Tuan-tuan tengok nanti, tuan-tuan, nama programnya, tuan-tuan dan puan, menyuntik roh agama dalam keluarga. Itu namanya, menyuntik roh agama, suntik roh agama dalam keluarga. Jadi hubungi saya terus, nanti saya bercerita dengan tuan-tuan, macam mana cara nak buat. Tuan-tuan minta maaf lah, tuan-tuan, inilah sumbangan dakwah. Inilah sumbangan yang kita dapat berikan untuk bersama-sama kita nak menghidupkan Islam. Bukan saja Islam dalam diri saya, dalam keluarga saya, cukup begitu. Tidak, tuan-tuan dan puan. Kita mesti concern kepada sahabat, concern kepada jiran, concern kepada orang-orang Islam yang lain. Kita hendak semuanya, tuan-tuan dan puan, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Musuh yang pertama, yang paling besar, putus asa. Jangan putus asa. Ruangnya besar. Anak kita macam anak orang lain ada hati. Hati boleh ditatang. Hati boleh kata orang, dilembutkan. Hati boleh ditiupkan semangat dalam hati, tuan-tuan dan puan. Jadi inilah insya-Allah. Kalau misalnya tuan-tuan dah putus harap, dah tak tahu cara dah, call saya, tuan-tuan. Call saya. Insya-Allah saya boleh menerangkan kepada tuan-tuan, namanya usrah keluarga. Usrah keluarga. Jadi macam mana programnya, kita pilih hari apa, pilih masa waktu yang mana, nanti saya akan bentangkan kepada tuan-tuan macam mana. Kita tak boleh lebih daripada 40 minit. Antara 40 minit, 1 jam. Jangan lebih daripada itu, tuan-tuan. Nanti saya bentangkan apa dia. Yang pertama apa nak buat, yang kedua apa nak buat. Bila orang Yayasan Sabha nak masuk, memberikan renungan, memberikan tausiah namanya, memberikan tazkirah namanya kepada anak-anak. Jadi sekali-sekali orang luar ni masuk, tuan-tuan, dia lain. Sekali-sekali suara luar ni masuk, dia lain. Sekali-sekali cerita luar ni masuk, dia lain. Sekali-sekali orang luar, terutama orang yang masyarakat anggap, tuan-tuan, inilah pendakwah, inilah orang yang dah ada, misalnya dah dikenali
Itu pun satu penghormatan kepada keluarga. Kalau suara kita masuk dalam keluarga, gambar kita masuk dalam keluarga, berceritakan tentang hal-hal mengenai hubungan kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan kita harap ini berlaku. Hubungi saya terus tuan-tuan, hubungi saya terus. Nombor 2 tuan-tuan dan puan yang saya nak sebutkan, insya-Allah tadi saya ulang balik ya. Kita punya sijil wakaf tunai. RM10, RM50 dan RM100 untuk mendirikan Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia. Gunanya untuk inilah tempatnya, inilah workshopnya, inilah college-nya, inilah universitinya untuk kita produce graduate yang akan mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah tempatnya. Tak ada lain di Malaysia. Tak ada tempat. Teorinya dibagi, praktiknya dibagi, tuan-tuan, sampai kepada peringkat tuan-tuan tak boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran. Datang 5 kali tuan-tuan. Setiap kali 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Kita ada pembimbing, kita ada coach, kita ada orang-orang yang memimpin kita daripada awal hingga akhir. Tak boleh baca tahiyat akhir misalnya. Tuan-tuan, dia akan tentukan macam mana nak menyebut tahiyat akhir ni. Yang betul bacaan-bacaannya. Maknanya persediaan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dia tuan-tuan, dari segi fardu ainnya, persediaannya harus mantap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mati tanpa persediaan fardu ain. Jangan mati tanpa kita tuan-tuan ada sedikit ilmu, certain level of knowledge fardu ain untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan bantulah Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni. Bantulah besok bisa dah siap tuan-tuan, saya ada dah 100 lebih, dekat 200 orang para ustazah yang boleh digilir-gilirkan tuan-tuan dan puan. Mereka datang tuan-tuan bukan dibayar pun. Yayasan Sabah ni tak ada duit tuan-tuan. Tapi Yayasan Sabah ni ada kekuatan. Yayasan Sabah ni ada kemampuan berfikir. Yayasan Sabah ni ada kemampuan untuk bertindak. Yayasan Sabah ni ada kemampuan untuk kita tuan-tuan merenung dan merungkaikan beberapa perkara yang menyentuh persoalan agama dalam masyarakat. Tapi duit, nak bagi duit, kita tak ada duit. Menerima duit untuk program-program, yes. Kita terima program dan duit untuk program-program dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan saya harap sangatlah tuan-tuan bantulah. Bantu yayasan dan bantu Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah webinar juga. Webinar 1 sudah berlalu, webinar 2, webinar 3. Webinar 2 tuan-tuan, maknanya webinar ni apa ni? Seminar online. Free tuan-tuan, free. Seminar online. 9.30 pagi sampai ke 12.30 tengah hari tuan-tuan. Seminar pada 28 hari bulan 8, tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya dengan Ustaz Nur Hizam ni, yang terkenal Ustaz Nur Hizam ni tuan-tuan, akan bersama dengan dia. Pada 9 hari bulan 10 tuan-tuan, 9 hari bulan 10, saya bersama dengan Ustazah Cinta Maudah yang berdepan dengan tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan. InsyaAllah kita nak cerita mengenai apa tuan-tuan? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Anak-anak mesti menghormati ayah bonda masa sihat. Anak-anak menghormati ayah bonda masa sakit. Anak-anak menghormati ayah bonda masa sakit berat. Anak-anak menghormati ayah bonda masa nazak. Anak-anak menghormati ayah bonda masa sakratul maut. Anak-anak menghormati ayah bonda masa terbujur ayah bonda menjadi jenazah. Anak-anak yang memandikan. Anak-anak yang mengkafankan. Anak-anak yang mengimamkan salat jenazah ayah dan bondanya. Anak-anak yang mengkebumikan, meletak ke liang lahat anak-anak. Anak-anak yang menimbus kubur ibu dan ayah. Anak-anak yang mentalkin, yang mendoakan ibu dan ayah. Dan anak-anak yang menjaga wang-wang, duit-duit, harta yang ditinggalkan supaya tidak ada satu sen pun mengalir di jalan yang tidak diizin oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah programnya tuan-tuan. Saya rasa insya-Allah saya harap tuan-tuan dan puan kita dapat bersama-sama lah tuan-tuan untuk menghidupkan program ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan, jangan lupa kita punya Telegram. Siapa saja yang pernah mengikuti program saya, sama kami Ustazah Maudah ni tuan-tuan, saya fasilitator saya tuan-tuan. Dengan suaminya pernah menjadi fasilitator. Saya pernah lupa, dia mengingatkan saya tuan-tuan dan puan. Puluh-puluh ratus orang menjadi fasilitator saya, mendidik selama dekat 35 tahun, 1.2 juta tuan-tuan. 1.2 juta manusia yang kita didik dalam summer camp, smart learning, parenting, program korporat, bina insan, kuliah maghrib, kuliah subuh saya di masjid, kuliah duha, qiyamul lail yang saya pimpin tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, orang-orang ni, alumni Dr. Hasan Ali ni, tuan-tuan pergilah kepada Telegram. Tuan-tuan, saya harap semua alumni saya
Semua tuan-tuan, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang pernah mengikuti program saya, pergilah kepada kita punya Telegram. Apa Telegram kita tuan-tuan? Tuan-tuan download Telegram. Download Telegram, pergi kepada dia punya link dia, Anjung Husnul Khatimah. Selepas download Telegram, pergi kepada link dia, Anjung Husnul Khatimah. Dalam Telegram tu, pagi-pagi ni tuan-tuan tengok ya, posting yang baru Al-Quran, posting yang baru tentang hadis, posting yang baru tentang cerita ulama, posting yang baru tentang berita dan peristiwa yang berlaku kepada umat Islam. Ada videonya pendek-pendek. 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Barulah persekitaran Islam terus berada dalam jiwa. Persekitaran Islam berada dalam diri kita. Ini yang kita hendak. Supaya sampai mati, tuan-tuan berada dalam persekitaran. Namanya persekitaran Islam, persekitaran agama. Inilah yang sedang dilakukan oleh Yayasan Sabaha. Dan akhirnya tuan-tuan, buku, jangan lupa buku 3 serangkai tu. Buku 3 serangkai dalam bentuk the physical book, namanya the printed book. Dalam satu lagi yang bentuk tuan-tuan, bentuk e-book. Dapatkan buku ni tuan. Tuan-tuan tak boleh dapat di mana? Buku ni tak ada di kedai-kedai, tak ada. Terus kepada kita tuan-tuan. Tak ada. Tidak ada di Johor Bahru, tidak ada di Kangak, tidak ada di Lestak, tidak ada di Ipoh, tidak ada. Buku ni terus hubungi kita tuan-tuan dan puan untuk mendapatkan buku ini. Bacalah buku ni tuan-tuan, baca buku ni. Jadikan hadiah hari jadi buku ini. Jadikan hadiah perkahwinan buku ini. Kepada mereka yang ada syarikat tuan-tuan, untuk anak-anak syarikat, warga syarikat, tuan-tuan, inilah pemberian bersesuaian dengan COVID-19 lockdown ini. Inilah pemberian hakiki yang kita boleh berikan kepada, bukan kerana saya tulis tuan-tuan, tapi konten yang saya tulis tu saya rasa dapat membangunkan satu situasi, membangunkan satu natijah baru dalam kehidupan kita, dalam konteks beragama, mendirikan Islam dalam kehidupan kita insya-Allah. Dapatkan tuan-tuan, dalam bentuk yang printed book pun ada, dalam bentuk e-book pun ada, buku 3 serangkai karangan saya. Insya-Allah Ustazah, saya sedang mengusahakan ada 2 buku lagi insya-Allah. Buku yang pertama tuan-tuan yang saya usahakan ada 2 buku. Buku yang pertama ni insya-Allah kita akan bercerita mengenai tuan-tuan macam mana tadi teknik untuk kita menyuburkan roh agama dalam keluarga kita. Tu khususnya saya menyentuh 2 perkara, iaitu solat Quran. Macam mana solat Quran ni menjadi agenda yang diangkat bersama oleh anak isteri dan anak-anak kita, macam Ustazah sebut kepada anak-anak dia. Umur 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Inilah tuan-tuan yang masanya kita nak mengangkat agama. Yang kedua buku yang saya nak tulis ialah membelakangkan gadget, bukan mendepankan gadget. Membelakangkan gadget ini di belakang tuan-tuan. Di depan ialah Allah, di depan ialah Al-Quran, di depan ialah salat, di depan ialah khidmat pada mak bapak, di depan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan. Jadi buku ni insya-Allah akan terbitlah. Tuan-tuan boleh dapatkan nanti bila terbit buku-buku ni insya-Allah. Cukup cakap itu tuan-tuan. Terima kasihlah Ustazah. Kita sambung lagi Ustaz. Baru 10, agaknya minggu depan 10 lagi. Cantik Ustazah. Tuan-tuan, saya seronok dengan apa Ustazah. Tuan-tuan tengok ya. Semuanya butir-butir yang disebutkan. Punya tuan-tuan, setiap satu kan suami, teguran suami isteri, inilah syarat-syarat prasyarat yang sangat penting untuk memasukkan idea agama dalam keluarga kita insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada para penonton yang menyaksikan. Ramailah pagi ini tuan-tuan yang bersama dengan kita. Alhamdulillah. Yang komen pun ada 65 komen tuan-tuan dan puan yang saya tidak dapat membacakan satu persatu. Hanya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa minggu depan yang ke-11 sampai yang ke-20 minggu depan insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan. Saya rasa pembincangannya pun macam tadi juga tuan-tuan dan puan. Semuanya merupakan aktiviti. Exercise. Tuan-tuan dan puan, tunjuk anak kita. Practical. Ini yang dibentangkan Ustaz Maudah, yang sangat cantik bagi saya pagi ini. 10 perkara yang telah dibentangkan kepada kita. Terima kasih kepada Ustazah, terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa tuan-tuan, malam ini kita berjumpa dengan
dengan Allah, takut tertutup pintu syurga buat saya, tuan-tuan. Jadi malam ni kita nak cerita. Besok pagi, tuan-tuan, besok pagi Ahad, ada 2 orang, Ustazah Syaurah, anak muda umur dalam 22-23 tahun, tuan-tuan. Dah tulis buku, hafaz Quran. Tuan-tuan, dia belajar di MRSM yang hafaz Quran. MRSM yang hafaz Quran tu, tuan-tuan, di Gemencih, Negeri Sembilan, tuan-tuan. Dan menulis buku, alhamdulillah, muda, ilmuwan muda, agamawan muda, tuan-tuan. Tapi jiwa dan hatinya begitu dewasa tentang agama. Satu lagi, tuan-tuan, besok kita berjumpa dengan Imam Muda Hasan Adli. Bukan Hasan Ali, Hasan Adli, tuan-tuan puan, ya. Alhamdulillah. Ini pun, tuan-tuan, gabungan besok yang mantap pagi besok. Terutamanya minta anak-anak muda. Anak muda tengok besok, tuan-tuan. Tengok Ustazah Syaurah yang muda. Tengok imam muda yang muda ni, tuan-tuan puan, ya, Hasan Adli, yang akan bersama dengan saya besok pukul 7 pagi, tuan-tuan puan. Cukup setakat itu. Terima kasih lagi Ustazah. Kali yang ketiga saya ucapkan terima kasih ni kepada para penonton yang berhormat sekalian. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah.